السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Dapat kita sambung kitab idaman penuntut. Lama kita cuti, kali terakhir bulan 3. Maknanya dah 2 bulan kita. 4 bulan 3 tak silap. Kita masuk, mujurlah kita berhenti tu memang stesen besar gitu. Kalau tidak jenuh nak ulang balik. 2 bulan mana ingat. Kita berhenti kat stesen besar, iaitu dekat muka surat 45 Rumi, sembahyang qasar dan jamak. Jawi 89. Jawi 89, Rumi 45, sembahyang qasar dan jamak. Jadi kita memang berhenti di situ. Jadi walaupun 2 bulan, tak perlu kita nak ulang apalah. Kalau berhenti kat tengah-tengah tu, ingat lagi ke tak ingat yang lepas, kena ulang balik. Mujur kita berhenti kat sini. Kita akan bahaskan berkaitan dengan sembahyang qasar dan jamak, yang kalau orang Melayu panggil jamak qasar. Iaitu sembahyang yang kita biasa buat, tapi kadang-kadang walaupun biasa buat, tak tahu, kita tak pernah lalu pembelajaran secara macam ni lah. Ada sandarannya, ada kitabnya. Jadi kita cuma belajar gitu-gitu, ikut gitu-gitu. Bila jadi sesuatu, jadi masalah. Jadi masalah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita mula sembahyang qasar dan jamak ni. Kita akan bahas mungkin beberapa kali. 1, 2, 3, 4. InsyaAllah 4 ataupun 5 kali. 4 atau 5 kali pertemuan, maka khatamlah qasar dan jamak. Jadi tak boleh ponteng lah, kena straight lah. Straight sampai 4 ataupun 5 kali lah. Saya rasa 5 kali kot. Dan pastinya mesti banyak persoalan-persoalan. Nanti lah, tanya nanti lah soalan-soalan. Kita baca daripada awal sehingga akhir. Khatam, bagi khatam bab jamak dan qasar. Baik, muka surat 45, Rumi Jawi 89. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, qasar. Dia mulakan qasar dulu. Bagus juga. Dimulakan qasar dulu. Biasanya kita mula sebut, dari segi sebut jamak dulu. Dia tak ada masalah. Cuma okeylah, cuma qasar dan jamak. Tak buat jamak qasar ke? Tak buat qasar jamak ke? Lain bunyi, tapi sama je. Cuma bila dia sebut qasar dan jamak, dia nak bagi makna qasar tu apa. Dan bila ada dan di sini, sembahyang qasar dan jamak, kita dapat faham qasar perkara lain, jamak perkara lain. Cuma orang Melayu je lah, dia suka gabungkan kan. Dia suka gabungkan dua, jamak qasar. Sedangkan qasar lain syaratnya, jamak lain syaratnya. Ada syarat yang sama tapi ada yang berbeza. Jadi walaupun seseorang itu boleh jamak, tetapi tak boleh dia qasar. Ada keadaan begitu. Dia boleh jamak, tapi dia tak boleh qasar. Tapi kalau dia boleh qasar, mesti dia boleh jamak. Kalau boleh qasar, kalau cukup syarat untuk qasar, mesti jamak pun boleh juga. Tapi kalau boleh jamak, belum tentu boleh qasar. Sebab dia dua perkara yang berbeza.
Jadi nak bagi takrif qasar tu dulu apa dia. Qasar itu maknanya pendek. Dan jamak itu maknanya kumpul. Jamak lah, jamaah. Solat jamaah. Solat Jumaat. Kumpul lah tu, semua sama tu. Jamaah, Jumaat, jima', kumpul lah tu. Berdua, tu dua lah. Jumaat. Jim, mim, ain. Dan itu maksud jamak, iaitu kumpul, berkumpul. Qasar maksudnya pendek. Pendek. Itu maksud dari segi lurah, dari segi bahasa. Bila disebut sembahyang qasar, bila disebut sembahyang qasar, maknanya sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 sahaja, potong. 4 jadi 2. Itu maksud bila sebut qasar. Dari segi istilah kan, yang kita nak faham yang ini. Yang kata qasar tu masuk pendek, jamak tu masuk kumpul, itu segi bahasa. Dari segi istilah syaraknya, bila sebut sembahyang qasar, makna qasar tadi adalah sembahyang 4 rakaat dijadikan 2, potong 2. 4 jadi 2. 4 jadi 2. Itulah sembahyang qasar. Jadi maknanya tak banyak lah, ada 3 je lah sembahyang. Zuhur, Asar, Isyak. Okey, tapi dia ada nota kaki tu. Kan ada nota kaki. Nota kaki tu kecil boleh baca tak? Nota kaki 1 kan. Boleh baca? Siapa boleh baca? Kecil, halus je. Yang Jawi pun halus. Saya cuba baca lah. Sandarannya pada qasar, sandarannya pada qasar sebelum ijma'. Bukan ijma' tu, jamak tu. Jatuh silap biasa lah. Terbalik huruf tu biasa berlaku. Tak asal lah tiba-tiba jima'. Sandaran qasar sebelum jima', sebelum ijma'. Sandaran qasar sebelum ijma'. Sandaran qasar sebelum jamak. Mana satu ni? Sebelum jamak ni salah. Sandaran qasar sebelum, sebab saya baca yang Jawi tu ijma'. Kenapa dia sebut qasar dulu baru jamak? Tapi benda tu benda kecil aja. Apa tu ayat Quran tu? Surah An-Nisa ayat 101 tu. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladzi kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam. Aduwwum ke aduwam tu? Aduwwum tu, aduwwum mubin. Tu dia tulis pakai tangan je. Main tanda-tanda pakai tangan je. Ceklah surah An-Nisa ayat 101. Artinya, dan apabila kamu musafir di muka bumi ini, tidaklah mengapa kamu memendekkan sembahyang. Boleh. Qasar tu pendekkan sembahyang. Jika kamu takut dikacau oleh orang kafir pada mula-mula Islam dulu. Dengan berbagai-bagai fitnah dan huru-hara orang kafir duk kacau orang Islam sembahyang. Kerana bahawa sesungguhnya orang kafir itu ialah musuh yang nyata. Okey. Maka di sini ada pensyariatan pendek tu lah. Qasar. Ada pensyariatan. Dalam ayat ini, sahabat bernama Ya'la bin Umayyah berkata kepada, ini kisah lain pula, berkata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, sekarang kita sudah aman. Ini setelah aman lah, setelah Nabi wafat, Islam dah berkembang. Cerita lain pula. Sudah aman, tidak takut lagi, tak takut lagi. Adakah pensyariatan memendekkan dari 4 kepada 2 tu? Ada lagi. Dulu 4 kepada 2 sebab takut. Takut tu maksud takut kena bunuh dan sebagainya waktu tu. Sekarang ni umat Islam dah kuat lepas hijrah. Jadi ada lagi ke 4 qasar ni, 4 jadi 2 ni? Tanya Sayyidina Umar. Dia tanya Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Umar jawab, aku pun memang sudah hairan bagaimana hairan engkau itu. Aku dah lama dah pelik juga. Aku bukan pelik, aku dah lama terfikir macam kau fikir ni. Dan masa tu Nabi ada lagi. Dah lama dah, masa tu Nabi ada lagi. Kita agak mungkin penghujung-penghujung lah, masa di Madinah, penghujung hayat Nabi lah, mungkin waktu tu.
Aku sudah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia jawab sabdanya, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Nabi jawab, iaitu dari 4 pergi ke 2 jadi 2, qasar tadi, iaitu sedekah yang disedekahkan Allah atas kamu. Dari itu hendaklah kamu terima sedekahnya. Allah bagi sedekah, bukan sedekah Allah bagi kemudahan, Allah bagi rukhsah, Allah bagi keringanan. Macam sedekah lah tu, ambil lah, Allah dah bagi, jangan belagak pula. Tu ambil lah. Maka nanti dibincangkan ke bawah ni kalau sempat dibincang berkaitan dengan ulama memahamkan bila Nabi kata faqbalu, ambil tu ambil wajib ke ambil sunat? Apa maksud ambil wajib? Nabi kata maka ambil lah. Nabi suruh ambil. Allah bagi sedekah, Allah bagi kemudahan, ambil. Kalaulah maksudnya wajib, jika cukup syarat qasar, kena sembahyang 2. Jika dia cuma sunat, boleh pilih. Ulama bahas tu. Ada mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i lah. Dia beza faham. Kita bahas tu sekejap lagi. Kita baca dulu. Balik, naik atas balik. Dan bila disebut sembahyang jamak pula, tadi sembahyang qasar, 4 jadi 2. Bila sebut jamak pula, dari segi istilah syaraknya, maknanya sembahyang zuhur dikumpulkan dengan asar dan sembahyang maghrib dikumpulkan dengan isyak sekali. 2 perkara berbeza lah. Qasar pendek, 4 jadi 2. Jamak gabungkan 2 sembahyang kepada satu waktu. Itu dipanggil jamak. Jadi maknanya jamak dengan qasar 2 perkara berbeza. Jadi kita dapat faham, bila dia 2 perkara berbeza, kita boleh nak buat kita punya sendiri, kombinasi kita sendiri. Macam mana? Pertama jamak qasar dulu, 2 sekali. Pertama 2 zuhur 2 isyak, 2 zuhur 2 asar, biasa tu. Maghrib tak boleh buat. Maghrib tamam sempurna, isyak 2 boleh lah. Okay. Yang kita nak buat kombinasi ni dekat zuhur asar, 2 zuhur 2 asar. Buat jamak, iaitu gabungkan sama jamak takdim dan takhir, kita bincang nanti. Jadi maknanya 2 pakai, qasar pun ambil juga, jamak pun ambil juga. Okay. Boleh juga apa macam ni, zuhur 4 asar 2, boleh. Zuhur 4 asar 2, boleh. Tapi apa hal pula buat gitu? Cuma nak bagi tahu boleh. Boleh juga 2 zuhur 4 asar. Sebab kenapa boleh? Kalau 2 4 lah. Boleh juga 4 zuhur 4 asar. Kalau dah dapat buat je lah 2 Itu memang baguslah buat 2 Tapi nak bagi tahu boleh juga buat 2 4 4 2 4 4. Malah sembahyang pada waktunya zuhur sembahyang 2. Patut tak sembahyang lah. Tunggu asar, sembahyang 2 lagi asar. Tunggu asar. Boleh juga. Kenapa tak jamak? Kan musafir ni, kenapa tak jamak? 2 cerita berbeza. Cuma yang kita dah buat baguslah. Teruskanlah yang kita buat. Cuma nak bagi tahu boleh 2 perkara yang berbeza. Nota kaki ada lagi. Kecil lagi, ya Allah. Pedih mata baca. Nota kaki dia. Sandarannya hadis riwayat daripada Muaz. Katanya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi. Ama Tabuk. Perang Tabuk. Masa pergi ke Tabuk ni. Nama tempat lah. Wa kana yajma'u baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Kemudian dalam perjalanan itu baginda mengumpulkan sembahyang zuhur dengan asar sekaligus, buat maghrib dengan isyak sekaligus. Dari situ Bujairimi, kitab Bujairimi. Itu dia punya hujah lah. Ini dia punya dalil. Kedua-dua cara ini ialah keringanan, ataupun bahasa syarak panggil rukhsah. Samalah rukhsah ataupun keringanan, atau kemudahan, ataupun bahasa lain sedekah. Boleh juga yang dikurniakan, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Tapi bukan suka-suka je, dalam masa musafir. Masa musafir je boleh. Kerana orang musafir itu di dalam kesusahan. Bukan susah tu susah. Bila musafir ni Allah,
Bukan tempat kita, penat, jauh dan sebagainya. Bukan tempat kita lah, namanya musafir. Kalau kita pergi ke tempat kita, kita tak nama musafir, itu kita punya tempat. Jadi kita kenal orang dan sebagainya. Ni bila kita musafir, tak kenal orang, susah. Jadi oleh kerana ianya satu masyaqqah, kesusahan, maka Allah bagi sedekah, kemudahan ataupun keringanan ataupun rukhsah. Dalam kesusahan, dari itu diberi keringanan dan kemudahan. Orang yang musafir dalam perjalanan yang jauh, dalam perjalanan yang jauh dengan tujuan yang diharuskan, diberi kemudahan boleh memendekkan qasar. Sembahyang yang 4 dijadikan 2 sahaja, iaitu zuhur, asar, isyak, 3 sembahyang aja. Adapun maghrib dan subuh tidak harus, tak boleh qasar kerana sudah pendek. Pertama, kita tengok, sekejap nak tengok ada tak cerita tentang ni. Dia tak bincang perkara tu. Jadi kita kena bincang lah. Apakah yang dimaksudkan dengan perjalanan, tujuan yang diharuskan? Tujuan yang diharuskan tak ada sebut kat sini. Orang musafir dalam perjalanan, bila dia musafir aja, adakah asal musafir aja boleh jamak qasar? Tidak. Dia mesti bila dia musafir, tujuan dia musafir itu tujuan yang diharus. Bila sebut diharus pada syarak. Musafir kerana nak belajar, okey, harus. Musafir kerana nak menziarahi keluarga, boleh. Musafir kerana nak menenangkan fikirannya, melihat keindahan alam, boleh. Harus tu. Musafir kerana yang ni, musafir kerana nak merompak. Tengok bola tu masalah. Kita gantung dulu soalan tu. Kita gantung dulu. Musafir kerana nak merompak, harus tak? Merompak tu, tujuan tu tak harus, maka tak boleh jamak qasar. Musafir makruh, musafir seorang-seorang, musafir ni makruh, maka adakah dia termasuk tujuan yang diharuskan? Ya, harus, maka boleh jamak qasar walaupun seorang. Hukum musafir seorang makruh dari segi musafir, tapi dibenarkan, diharuskan untuk buat jamak qasar walaupun hukum musafir tu makruh. Habis makruh tu, musafir seorang tu makruh, tapi dari segi haruslah, boleh. Harus tu boleh. Yang wajib, musafir pergi nak belajar ilmu yang wajib, ilmu fardu ain, nak belajar tentang akidah, tentang Tuhan, tentang yang wajib, musafir dia jauh sebab tak ada orang dekat tu, maka musafir wajib. Boleh tak untuk dia jamak dalam qasar? Harus tak belajar yang wajib tadi? Bukan harus, wajib lagi, mesti lagi, maka boleh jamak qasar. Tapi kalau musafir tu musafir yang tak harus, apa maksud tak harus? Yang haram, pergi nak berzina, cari hotel jauh lebih 2 marhalah kerana nak berzina, tujuan dia nak berzina, maka perjalanan dia tu perjalanan maksiat, tak boleh jamak qasar. Soalannya, dah nak berzina, ada sembahyang lagi ke? Itu cerita lain. Kita cerita hukum. Takkanlah nak berzina ni, bersinggah ke? Jamak qasar dulu, sembahyang dulu. Pelik nak berzina apa? Nak pergi mana? Nak pergi merompak bank. Singgah dulu, merompak juga, sembahyang wajib. Jamak, tak ada orang buat gitu. Tapi dari segi hukumnya, dia wajib sembahyang walaupun nak pergi rompak bank. Bab rompak bank tu bab lain. Bab kewajipan sembahyang dah masuk zuhur, wajib sembahyang zuhur. Asal nak merompak bank je tak payah dah sembahyang zuhur. Tidak. Dua perkara yang berbeza. Merompak bank perkara yang lain, haram, berdosa. Sembahyang zuhur perkara yang lain. Sepatutnya walaupun nak merompak bank tetap sembahyang. Sepatutnya. Sebab merompak bank tu dosa yang lain, sembahyang pun cerita yang lain. Kalaulah dia nak buat jamak qasar dalam perjalanan nak pergi merompak bank, okey, tak boleh jamak, tak sah, tak boleh. Sebab yang tidak diharuskan. Sudah soalan tadi, kita kembali balik. Macam mana kalau bukan yang musafir yang tujuan yang dikata diharuskan? Ini tujuan adakah tengok bola? Tanya kan? Adakah tujuan yang diharuskan? Musafir kerana tengok bola. Nak tahu diharuskan ke tidak, hukum tengok bola tu. Dapat hukum tengok bola, maka dapatlah boleh jamak qasar ke tidak. Boleh tengok bola. Maksud boleh tu, adakah dia harus? Maksudnya haruslah. Harus tu buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala kan, harus. Ataupun dia makruh, ataupun dia mungkin makruh pun termasuk dalam harus juga.
mungkin sunat ataupun wajib. Takkan wajib kot. Kena tahulah hukum tu dulu. Tu je lah. Apa hukumnya? Tengok lah. Harus ke? Ya, boleh ke? Maksudnya boleh lah. Kalau tengok bola tu harus, boleh lah jamak qasar. Jadi jawapan saya bertukar, berubah-ubah, bergantung kepada hukum tengok bola. Tapi ada kata tengok bola tu haram, maka tak boleh. Jadi jawapan saya berubah mengikut jawapan tengok hukum tengok bola. Dia boleh jadi haram kalau dia perempuan, dia bukan nak tengok bola sangat, dia kan minat pun. Dia nak tengok kepala lutut. Laki. Kan pakai seluar pendek. Pemain yang dia minat tu, dia nak tengok pemain tu je, nak tengok nombor 9. Dan dia nak tengok kepala lutut. Kalau lutut kan aurat, maka haram. Jadi kalau nak tengok, bukan nak tengok kepala lutut, nak tengok bola tu. Nak tengok tengok macam mana. Jadi bergantung kepada hukum tengok bola. Jika habis kalau dia pergi tu tengok bola, nama tengok bola, tapi yang dia nak bukan tengok bola sangat, dia nak bercampur lagi perempuan tu. Dia jadi haram pula kat situ. Haram aridi dia panggil. Jadi hukum nak kata boleh atau tidak, boleh jamak qasar ataupun tidak, bergantung kepada hukum tengok bola. Oleh kerana tengok bola tu dia tak ada qat'i haram, halal, wajib, sunat tak ada, bergantung kepada keadaan, maka tengoklah hukum tu apa. Gitulah. Dan yang lain-lain lah. Nanti kita akan masuk lagi bab tu nanti. Sebab dia tak sebut tujuan yang diharuskan apa. Maksud tujuan yang diharuskan adalah dia pergi itu sama ada wajib, tujuan dia pergi itu wajib, sunat, harus ataupun makruh. Makruh pun termasuk dalam harus. Yang tak naknya haram. Bila tujuan haram, tak boleh jamak qasar. Dia bukan tak boleh jamak qasar aja, dia tak boleh sapu khuf. Itu kan bab lain. Sapu khuf sepatutnya 3 hari. Dia tak dapat rukhsah sapu khuf. Dia tak dapat apa lagi rukhsah yang dapat tayammum. Tak boleh tayammum dan sebagainya. Kerana musafir itu dah maksiat. Okey, itu maksud dia dalam perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh kita akan bahas lagi yang bab marhalah tu. Dengan tujuan yang diharuskan adalah diberi kemudahan boleh memendekkan. Qasar boleh memendekkan sembahyang. Yang 4 jadikan 2. Mazhab Hanafi dia tak ada jamak. Mazhab Hanafi kecuali waktu haji je. Ketika wukuf dekat Arafah, mabit dekat Mina, tak silap. Dan dia tak ada syarat 2 marhalah untuk jamak tu. Kerana Nabi buat gitu. Maka mazhab Hanafi kalau dia ketika wukuf di Arafah dan mabit di Mina, dia memang jamak. Dia memang jamak terus. Kalau nak kira tempat duduk dia tempat dia duduk tak sampai dua marhalah. Kan dia duduk lama dah bermukim kat situ. Itu pun kita akan bahas nantilah. Cuma bagi mereka iaitu mazhab Hanafi, jamak hanya ada pada ketika wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Itu saja. Selain daripada itu tak ada jamak. Tak ada. Qasar ada. Qasar ada. Itu mazhab Hanafi. Dan qasar pula wajib. Yang tak sebut tadi lah. Yang sebut bila Sayyidina Umar tanya, Nabi jawab apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah. Allah bagi sedekah. Faqbalu sadaqatu. Ambil. Bila ambil itu fi'il amar tu. Suruh. Ambil. Bila ambil itu suruh, maka wajib. Maka faham pada mazhab Hanafi, wajib orang yang musafir untuk qasar. Tak qasar berdosa. Kalau dia tak qasar berdosa, tapi dia bukan 2 marhalah, dia 3 marhalah. Maknanya apa? 45 45 45. 130 lebih kurang, 130 lebih kilometer. Ke atas wajib dia qasar. Kecuali banyak kecuali mazhab Hanafi ni. Kecuali dia sembahyang tu bersama dengan orang kampung, orang tempat tu sebagai makmum. Maksudnya berjemaah, maka waktu tu buat penuh, buat tamam. Jadi mazhab Hanafi dia punya hukum dia lain. Wajib qasar. Jamak tak ada kecuali waktu haji. Qasar tu pula wajib sebab Nabi suruh. Dan pula tu bukan 2 marhalah. Adalah hujah dia kerana apa 3 marhalah. Kemudian apabila dia sembahyang munfarid, dia sembahyang seorang, dia mesti qasar. Kalau tidak, kalau dia tak qasar, sedangkan dia lebih 3 marhalah, sembahyang dah sah tapi berdosa. Itu mazhab Hanafi. Kecuali dia pergi kat masjid di tempat itu, maka waktu tu dibenarkan dia untuk sembahyang yang tak qasar lah, yang tamam yang biasa ni. Sebab nak berjemaah dengan ahli qaryah situ, tempat yang dia musafir. Sikitlah tentang
Kadang-kadang kita perlu juga tahu mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i? Tak. Mazhab Syafi'i sunat qasar. Sunat mazhab Syafi'i bukan. Mazhab Syafi'i harus qasar. Harus pendekkan jika 2 marhalah. Kita dah tahulah mazhab kita. 2 marhalah harus. Maksud boleh. Sunat tak sunat. Lebih 2 marhalah, kita akan cerita kilometer tu nantilah akan datang. Berapa kilometer. 2 marhalah harus, dah boleh dah untuk qasar. Kalau 3 marhalah ke atas, afdal. Ada 2 hukum mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau 2 marhalah harus, boleh. Sunat tak sunat, tapi boleh buat. Dari qasar daripada 4 kepada 2. Tapi kalau 3 marhalah, afdal. Sebab apa? Sebab meraihkan mazhab Hanafi kata siapa tak sembahyang tak boleh kan? Kena sembahyang. Meraihkan mazhab dia. Tapi mazhab kita tetap juga tak wajib untuk qasar kan? Macam mana pun sebagai meraihkan mazhab lain yang kata mesti. Maka lebih 3 marhalah 130 km ke atas afdal. Bukan sunat lagi, lebih pada sunat. Tapi tak sampai wajib. Sebab mazhab Syafi'i afdal buat 2. Sama ada 2 tu, qasar tu buat 2 Zuhur, 2 Asar, ataupun 2 Zuhur aja, Asar tak? Nanti Asar pun sembahyang 2 lagi. Sama ada mana-mana satu. Sebab 2 Zuhur, 2 Asar itu dia panggil jamak. Kita bukan cerita jamak, kita cerita qasar. Ya. Boleh. Dalam situasi tu ada yang boleh jamak, ada yang boleh. Kita nak sembahyang berjemaah. Kita nak sembahyang tapi dia bukan sama tu, dia mau ada dari bawah tapi kita menjamak je. Saya nak tanya, siapa yang patut jadi imam? 4 rakaat ke 2 rakaat? Maksudnya yang tamam ke ataupun yang jadi imam? Yang mana diutamakan? Dia sebenarnya dia begini, dalam satu kumpulan ramai-ramai ada yang boleh, dia tak sebut jamak, kita sebut qasar. Sebab kalau sebut jamak tak semestinya qasar. Kalau sebut qasar mesti boleh jamak kan, sebut tadi tu. Jadi baik kita sebut qasar. Bila kalau sebut jamak lain. Ada yang jamak tak boleh qasar. Tapi kalau sebut qasar mesti boleh jamak. Jadi sebut qasar lah, senang. Qasar. Ini sama je. Ataupun kita sebut jamak qasar kan. Dalam satu kumpulan ramai, ada yang boleh qasar, ada yang tak boleh. Tapi nak sembahyang berjemaah. Ni ada sebenarnya tak masuk lagi. Bolehlah tengok kalau kitab. Ni adalah sebenarnya soalan ni pun baru saya dapat petang tadi. Soalan petang tadi pun soalan ni juga. Nombor 5 tu. Muka surat 47 nombor 5 tu. Ini jawapan dia. Tapi kita akan baca lagi nanti. Ini sebagai nak jawab soalan aja. Ni kita akan ulang balik nanti akan datang bulan depan. Nombor 5. Apa syarat ni? Syarat qasar. Bila sebut syarat qasar, syarat jamak jugalah. Okay? Tidak boleh mengikut. Mengikut tu jadi makmum lah. Orang sembahyang tamam. Imam tu tamam. Tamam tu sempurna lah. Bukan qasar lah. Sekalipun sebahagian sahaja. Kita akan bahas tu nanti. Daripada sembahyangnya, jika sekiranya ia mengikut orang itu, niscaya wajiblah ia menyudahkan sembahyangnya secara tamam. Jadi maknanya, kalau imam tu tamam, makmum tadi, walaupun dia niat qasar, tetap juga dia kena sudahkan dengan tamam. Kalau dia qasar 2, dia salam, maka batal sembahyang yang salam jadi makmum tadi. Jadi maknanya yang nak kena jadi imam, yang qasar lah. Yang qasar lah. Kalau imam tu sembahyang tamam, makmum niat qasar, tetap juga kena sudahkan dengan tamam. Habis kalau kata, kalau macam tu tak apalah, biarlah dia jadi, walaupun dia tamam. Jadi yang qasar tadi memanglah boleh, tapi kenalah dia tamam kan. Jadi jawapan dia tadi adalah imam yang sesuai adalah yang qasar. Tambah rakaat. Ya, tambah tak apa. Yang tak boleh gini. Yang tak boleh imam qasar, makmum tamam, tak boleh. Terbalik. Imam tamam, makmum qasar, tak boleh. Walaupun mesti nak boleh. Macam mana kalau imam tu dah rakaat ketiga, makmum nak qasar? Kan tadi kata imam mesti tamam, makmum bila imam tamam, makmum mesti tamam juga. Macam mana kalau buat masalah imam
tamam, tapi dah rakaat ketiga. Makmum ni nak qasar, masuk rakaat ketiga. Jadi dia molek. Soalannya boleh tak? Tak. Ni syarat dia. Syarat dia adalah imam tamam, makmum mesti tamam. Dia bukan kata imam tamam, makmum mesti tamam kerana nanti imam dah tahiyat akhir, makmum dah tahiyat akhir, imam bangun pula jadi payah. Tak ada cerita pasal tu. Kita akan faham sebab tu lah. Kalau imam qasar, makmum tamam, nanti makmum tu nak buat apa? Tunggu kat bawah. Aku dah 2 rakaat, imam naik, nak buat apa? Kita faham sebab itu. Bukan. Iyalah sebab tu salah satu, tapi hukum ni bukan sebab itu. Sebab dia macam ni. Imam tamam, makmum mesti tamam. Imam tamam, makmum mesti tamam. Walaupun dia nak qasar. Itu je sebab dia. Dia bukan sebab nanti makmum tak tahu nak buat apa. Sudah, mufarakah ke? Imam dah naik kat ketiga. Aku qasar kan? Sudah, tak bukan sebab tu. Jadi, maksudnya dalam satu pulang tu, yang qasar lah kena jadi imamnya. Tamam ni lah. Yang lain tu yang makmum yang qasar boleh follow sekali, yang makmum tamam tambah rakaat. Tu je lah, tu cara dia. Saya nak cuma nak bahas ini sikit. Nombor 5 ni, tengok ni dia kata kat sini. Tidak boleh mengikut orang sembahyang tamam sekalipun sebahagian sahaja. Apa maksud sebahagian sahaja? Itulah maksud dia. Imam rakaat ketiga. Makmum nak qasar baru masuk dan niat qasar. Bila dia takbir, imam tahiyat akhir lah. Makmum tadi kan qasar, tahiyat akhir dah juga. Tak boleh. Sebab makmum tadi dah dapat sebahagian daripada sembahyang imam yang tamam. Maka makmum tadi kena tambah 2 juga. Aku masuk lambat, aku nak sudah dengan imam. Tak boleh. Kalau dia salam, dia bagi salam, batal. Kalau gitu tunggu aku dulu, tak ya? Tak, kalau nak kira semayang je lah 4. Kalau kata gitu, masalah sibuk nak buat qasar. Kenapa? Semayang je lah 4. Nanti tambah je lah. Sibuk. Mesti 2. Tak mesti. Masuk je lah. Tak apalah, rakaat ketiga masuk. Lepas tu, imam salam tambah 2 lagi. Kenapa sibuk nak qasar tu? Sebab boleh pun okey je kalau tak qasar pun. Macam tu lah. Takkan nak tunggu diorang habis jadi pelik. Kenapa? Diorang tunggu diorang habis dulu, lepas tu jadi macam pelik aja. Walaupun tahiyat akhir. Macam mana? Imam tahiyat akhir. Dia nak qasar. Imam tahiyat akhir dah. Fil alamina innaka hamidum majid. Bunyi dah. Makmum yang niat qasar, Allahu akbar, duduk. Bila makmum duduk aja, makmum bagi salam. Imam bagi salam. Makmum duduk aja, tapi sempatlah berjemaah. Imam bagi salam. Imam tadi sembahyang tamam. Makmum tadi kena tamam 4. Aku dapat tahiyat aja. Baik kau sembahyang seorang tadi. Boleh buat qasar 2. Macam tu lah. Kenapa pula dia kena tamam 4 sedangkan dia nak qasar? Sebab dia dapat, tu ayat dia, sebahagian daripada sembahyang tamam imam. Walaupun kita buat lagi masalah, imam sembahyang subuh. Nampak masalah? Bukan, imam sembahyang sunat. Imam sembahyang sunat tamam. 2 rakaat. Sunat 2 rakaat tamam. Qabliyah ba'diyah buatlah apa-apa pun. Duha ke apa? Duha tak boleh. Duha tak kena sembahyang fardu. Buatlah qabliyah ba'diyah. Ambil ba'diyah lah. Imam tadi sembahyang ba'diyah. Ba'da isyak, ba'da zuhur. Okay. Tapi 2 rakaat dan tamam. 2 rakaat tu tamam. Makmum nak qasar 2 rakaat juga. Bila imam salam, makmum tadi kena buat apa? Tambah lagi 2. Imam 2, memang bukan 4. Macam tadi masuk rakaat yang ketiga, imam betul. Okey lah, tak apalah aku jadi 4 pun, makmum kata. Ini tidak. Imam memang sembahyangnya 2, iaitu sembahyang sunat ba'diyah. Makmum nak jadi makmum datang, dia nak sembahyang zuhur ke apa ke, dia qasar. Bila dia qasar, kalau nak kira cantiklah tu, 2 dengan 2. Tetap juga bila imam salam, makmum kena tambah jadi 4. Sebab apa? Sebab imam tamam. Tamam pun 2, tak kira rakaat. Kita kira apakah status imam, sembahyang imam. Tamam, makmum kena tamam. Senang kan? Apakah status imam sembahyang ketika imam tahiyat akhir ni? Makmum yang nak qasar baru nak masuk ni. Apa status dia? Status dia kan tamam, sembahyang imam tadi. Bila makmum masuk je, tamam. Apakah status imam sembahyang 2 rakaat sunat tadi? Walaupun 2 rakaat je, tapi sunat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Status dia kan tamam. Makmum tadi nak buat qasar 2 rakaat juga. Bila dapat je tamam imam, makmum kena buat 4. Bukan buat 2. Walaupun 2-2, okey apa? Tak okey. Sebenarnya ni lambat lagi ni cerita. Lompat sebab nak jawab soalan.
Sebab saya nak jawab soalan ni dan soalan yang orang tanya tadi, petang tadi. Jadi elok dua dalam satu. Jadi kita kena undur balik lah. Ni nombor 5 syarat. Nombor 1 tak mula lagi. Syarat. Okey. Perkataan musafir tu pula. Perkataan musafir itu undur balik. Ini kita akan ulang sekali lagi sebab pernah dengar? Pernah dengar tak syarahan gitu? Atau pernah baca tak kitab gitu? Tak pernah kan? No. Kita kena ulang sekali lagi nanti ya. Bila sampai waktu yang kelima nantilah. Bulan depan. Okay. Perkataan musafir itu maknanya orang yang berdagang. Sebelum tu, kenapa kita rasa kita tak pernah dengar? Sebab kita tak pernah belajar. Memang kita selalu buat jamak qasar, tapi bila kita buka kitab belajar ada satu sampai habis. Macam saya sebut ni kan, untuk khatam jamak dan qasar saya agak dalam 4 hingga 5 kali. Siapa yang penuh 5 kali, lepas tu dia faham semua dah. Bukannya lama, bukannya belajar berbulan-bulan pun. 4-5 kali je. 4-5 kali maghrib ni. Kuliah maghrib. 4-5 kali je. Perkataan musafir itu maknanya orang yang berdagang. Itu maksud musafir, berdagang. Dan perkataan safar itu, asal perkataan musafir itu safar itu maknanya dagang. Dalam bab ini saya pengarang. Saya pengarang. Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, pengarang kita. Saya dia lah. Menggunakan perkataan safar kerana lebih tepat kehendaknya. Kita sebut musafir. Dia nak sebut safar, tak apalah. Kita bagilah dia. Nak lepas ni dia akan sebut safar, maksudnya musafir lah. Okey. Yang dikatakan perjalanan yang jauh. Okey, sekarang ni undur balik. Orang yang musafir dalam perjalanan yang jauh. Dia tak terang lagi perjalanan yang jauh tu apa. Dia akan sebutlah nanti sekarang ni. Orang yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh dengan tujuan yang diharuskan, saya dah terang tadi. Tujuan diharuskan maksud apa? Dia beri kemudahan dan memendekkan. Qasar tadi dah terang lah. Jadi yang dikatakan perjalanan yang jauh tu berapa jauh? Jauh tu kan subjektif. Ada orang 1 kilometer dah jauh dah. Ada orang 100 km dekat lagi bagi dia. Ada orang yang jenis ini mungkin 1000 km dekat bagi dia. Subjektif, bergantung pada keadaan. Maka jauh-jauh dalam masalah ni, dalam masalah musafir ni adalah 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi 1 marhalah, 1 lagi. 1 campur 1 lah. 2 marhalah. Bila dia kata yang dikatakan perjalanan yang jauh, perjalanan tu musafir lah. Saya tukar perjalanan kepada musafir. Yang dikatakan musafir yang jauh itu 2 marhalah. Jadi maknanya, kita ingat tak masa kita masuk bab air? Air kalau banyak dia kuat. Air kalau sikit dia tak kuat. Jika air sikit masuk najis, air itu dia panggil mutanajis. Walaupun tak berubah. Sebab air itu tak kuat dan dia sikit. Kalau air itu banyak, masuk najis, tak berubah bau, warna dan rasa, air tadi kekal mutlak. Jika berubah mana-mana satu bau, warna dan rasa, baru jadi mutanajis. Soalannya sikit dengan banyak tu banyak mana? Maka ulama letak 2 kullah. Ini pun sama juga. Jika dekat tak boleh qasar. Jika musafir tu dekat tak boleh qasar. Jika musafir tu jauh boleh qasar. Soalannya dekat dengan jauh tu berapa banyak? 2 kullah juga ke? Bukan. 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi kita dapat faham bila dia kata yang dikatakan perjalanan yang jauh adalah perjalanan yang dekat. Bila dia kata kat sini perjalanan yang jauh dengan maksud musafir yang jauh, ada ke musafir dekat? Ada. Musafir jauh dia panggil musafir tawil. Musafir dekat dia panggil musafir qasir. Apabila kita keluar daripada qaryah kita berstatus musafir. Daripada sini, qaryah sini, nak pergi Indra Mahkota 7 sana. TMG sana. TMG betul tak? Mall kan. Nak pergi sana. Nak pergi beli kicap. Buat contoh je. Nak pergi beli kicap. Keluar je daripada IM 15 ni, keluar je, namanya musafir. Musafir membeli kicap. Musafir kan ada 2 tadi. Satu qasir, yang kedua tawil. Musafir apa ni? Qasir, musafir pendek. Musafir pendek tak boleh qasar. Musafir panjang je boleh. Habis kenapa kalau musafir pendek ni tak boleh qasar, apa guna namakan dia musafir pendek? Ada guna. Antaranya dia boleh solat sunat atas kenderaan. Keluar daripada qaryah kita boleh solat sunat. Solat sunat atas kenderaan. Atas motor boleh solat sunat. Dengan syarat
keluar pada qaryah. Dia panggil musafir pendek. Tapi yang fardu kena turun, ni yang sunat. Boleh. Nak sembahyang atas kereta, boleh. Janji keluar qaryah, musafir pendek. Musafir panjang lagilah boleh. Nak sembahyang tarawih. Gitulah sembahyang tarawih. Ada hal gitu, terpaksa pergi. Naik motor. Keluar qaryah dulu. Habis keluar qaryah aja, Allahu Akbar. Cenggia. Kau nak kanan. Boleh, saya dah sebut dah sebelum puasa baru ni. Sebelum kita masuk saya sebut dah. Kalau tak sempat tarawih atas kereta. Kalau yang mana nak balik kampung awal 2-3 hari tu, kalau kena malam jam apa, sembahyang tarawih atas kereta. Sembahyang sunat. Sembahyang Allahu Akbar. Waladdallin amin. Lepas tu rukuk. Allah subhana rabbil azim. Sami Allah mahmidah. Qulna subhana rabbil a'la. Janganlah tunduk lebih. Nanti accident pula. Begitu isyarat aja. Dah sebut dah sebelum ni. Boleh. Itu musafir panjang, musafir pendek pun boleh. Dari segi itu. Dan boleh macam-macam kan, bab meninggalkan solat Jumaat dan sebagainya pun boleh musafir pendek ni. Panjanglah dalam masalah tu. Habis musafir panjang, musafir panjang special. Musafir panjang dia mesti lebih 2 marhalah dan dia boleh dari 4 jadi 2. Dan malah boleh jamak gabungkan 2 sembahyang. Itu musafir panjang. Macam mana nak kira musafir panjang? Iaitu dikira dengan jalan unta selama 2 hari. Jadi, okey. Kita azan dulu, sekejap lagi kita tengok macam mana unta jalan. Nak kira 2 marhalah ni asal daripada mana? Asal daripada mana? Mari kita tengok lepas azan nanti. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, asal usul macam sebelum ni kita tahu daripada mana asal usul qullah, 1 qullah, 2 qullah, daripada bekas qirbah, bekas dulu zaman Nabi dulu lah, bekas zaman dulu dia ambil kulit kambing. Dalam kamus Idris Marbawi saya ingat lagi, ada siap lukis lagi, kulit tu dia ambil secara elok-elok lah, potong elok-elok, jangan bagi luka semua. Kemudian dia buat tempat letak air. Jadi 2 tu dia panggil 2 qullah. Tu maknanya asal usul qullah adalah daripada kulit kambing, kibas ke gitulah.
yang dibuat tempat menakung air. Habis marhalah ambil daripada apa? Nak cerita kan? Satu marhalah, dua marhalah. Iaitu dikira dengan jalan unta selama 2 hari. Apa maksud 2 hari? Maksud 2 hari adalah 2 siang. Sebab marhalah ni dia berasal daripada perkataan rehlah. Kan zaman sekarang pun duk guna rehlah tu kan. Rehlah tu lah. Rehlah. Iaitu satu perjalanan. Kalau 2 marhalah, maksudnya 2 kali perjalanan. Dan uruf orang Arab biasanya kalau dia buat perjalanan musafir, orang Arab ni naik unta, biasanya setelah 12 jam, unta tu berhenti rehat. Penat, unta tu akan berhenti rehat setelah 12 jam. Sebab tu dia bagi tahu kat sini, selama 2 hari, maksud 2 hari ni bukan 48 jam, bukan. Maksud 2 hari ni 2 siang. Maksudnya 2 kali rehlah, 2 kali perjalanan unta tadi tu. Unta jalan, unta kuat, 12 jam berhenti. Lepas tu rehat esok tu, akan macam tu lah, esok siang tu dia jalan lagi. 2 kali perjalanan. Itu maksud 2 marhalah. Jadi jarak tu lah, kalau kilometer, batu-batu lah, kilometer-kilometer lah, kita letak lah. Cuma itulah asalnya marhalah. Ataupun dia kata apa ni, 2 malam. Unta ni jenis tak tahan panas. Malam jalan, siang rehat, macam tu. Jadi malam dia jalan 12 jam juga. Jalan malam, siang dia rehat. Lepas tu malam balik, jalan lagi malam, maka 2 kali perjalanan waktu malam, maka jadi 2 marhalah juga. Ataupun sehari semalam, ataupun sehari semalam, maksudnya tak berhenti-henti 24 jam. Dia panggil 2 marhalah juga, iaitu jalan 24 jam. Jadi maknanya marhalah-marhalah ni dikira 24 jam perjalanan unta. Tapi unta macam mana? Tu dia bagi tahu tu. Dengan membawa dagangan, ada barang. Bukan unta. Sebab kalau unta kosong, dia laju. 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 Kalau penuh barang, slow sangat. Jadi macam mana? Mu'tadil. Apa? Agak-agak. Kebiasaan, normal. Biasanya macam mana bawa unta? Barang banyak mana? Banyak tu lah. Biasa. Yang ada barang dagangan, dan dia jalan pun normal, biasa je. Kebanyakan unta, uruf unta. Sebab dia ada unta yang kuat. Macam unta apa? Unta merah dia panggil. Unta merah tu macam Mercedes sekarang ni. Dari segi nilai tu, Nabi ada unta merah. Memang hebat lah unta. Tapi ni bukan unta tu, unta biasa, kebanyakan unta. Sebab nak kira marhalah tadi tu. Nak kira, jadi perjalanan 24 jam. Okay, kita baca nota kaki. Nota kaki kecil lagi. Di negeri Johor. Awak pula seru orang Johor ni. Apa? JDT ni apa cerita tiba-tiba ni? Kitab kita ni pengarang ni Johor. Malah dia belajar di sekolah-sekolah agama kerajaan negeri Johor ni. Antara pengajian agama yang terbaik lah sebenarnya. Dia punya, apa dia panggil silibus negeri. Negeri ni, bukan persekutuan negeri. Dia punya sendiri. Bagus, antara terbaik lah, antara yang terbaik. Ini dia ni ada punya silibus lah ni. Dan pengarang ni orang Johor. Dan dia buat untuk rakyat Johor. Kita rakyat Pahang ni menumpang lah. Boleh lah. Sebab tu dia bagi contoh Johor. Ni JDT. Di negeri Johor, yang kecil halus tu, dalam kitab-kitab agama telah menetapkan 2 marhalah, iaitu 56 batu. Dia kata dalam kitab-kitab, dia cek kitab-kitab waktu dia tu, menetapkan 2 marhalah tu 56 batu. 56 batu berapa kilometer? So, kali 1.5 1.6. Susah nak kira. Kita jalan dulu nanti. Iaitu menurut pendapat almarhum Datuk Mufti Said Alwi bin Tahir Al-Haddad. Datuk Mufti punya pendapat yang 56 batu. 2 marhalah ni memang ya dah. Ijma' 2 marhalah. Tak boleh kita nak tolak 2 marhalah ni. Dan 2 marhalah ni maksudnya adalah perjalanan unta tadi tu. 2 siang ataupun 2 malam ataupun siang malam tanpa berhenti tadi tu. Ni. Cuma dari segi ukuran tu, kita mana ada unta.
Kita lembu ada lah. Naik lembu macam mana? Jadi kita tak tahu. Maka tukarlah dalam kilometer ataupun dulu batu lah. Batu. Maka kata Datuk Mufti waktu tu adalah 56 batu. Okay. Ada setengah ulama, mana dia cek kitab-kitab yang lain, mengira kurang daripada itu. Kurang 56 batu. Manakala setengah yang lain mengira lebih daripada itu. Sebab tu berlaku perbezaan. Sebab yang kita nak dua marhalah dan yang kita nak unta. Jadi masalah, unta dia ni sakit perut ke? Mana tahu. Sebab kan jalan slow sikit. Sebab tu sampai tak cukup kilometer. Yang ni tiba-tiba dia kuat ke apa ke, makan cukup apa semua, dalam bonggol dia penuh dengan air ke, tak payah berhenti minum air, maka dia kuat. Tengok keturunan pula dan sebagainya. Sebab tu berlaku perbezaan. Tapi berlaku pun tak banyak. Berapa kilometer je. Takkanlah ulama ni kata 100 km, ulama ni kata 80 km, ulama ni kata 300 km. Oh mana? Main lari sikit aja larinya. Okey. Ada ulama kata lebih, ada ulama kurang daripada 56 batu. Tak kurang pun tak boleh kira. 56 batu tu berapa kilometer? Berapa? 89.6. Itu kira memang betul daripada 56 batu tu. Oh gitu, okey. Ulang balik, berapa tadi? 89.6. 89.6. Kita bunda lah senang. 90. Payah nak sebut poin-poin ni. 90 km. Itu yang masyhur pun. 90 km yang masyhur. 90 km. Tapi ada yang kata kurang daripada itu sehingga 80. Ada yang kata lebih daripada itu sehingga 99. Kenapa berubah? Kenapa berubah ni? Benda kecil dalam menentukan dua marhalah unta tadi tu. Masing-masing dia try lah. Bila dia cuba, waktu tu panas terik, stroke harbor. Jadi bila macam tu, unta tu dia slow sikit, boleh jadi waktu tu angin ke, ada faktor-faktor luaran tadi. Tu yang jadi beza. Unta tu dah lama dah berjalan, penat dah, baru rehat 2-3 hari suruh test berjalan ni, dia kurang sikit. Unta ni rehat 2 bulan tak bergerak apa, tiba-tiba suruh test ni laju sikit. Dalam macam-macam masalah-masalah lain. Masalah pasir, ada pasir jerelus, ada pasir masa pijak tu masuk dalam sangat, ada pasir tu agak keras sikit menyebabkan kelajuan tu macam-macam. Sebab tu berlaku perbezaan. Ya? Jadi kita tahu punca, jadi kita relax. Tak boleh lah, 81 lah. Sekarang ni dah 81 dah, aku nak jamak. Tak boleh, 90. Dia kata, aku baca 90, 81. Tak payah gaduh lah. Kita tahu punca perbezaan tu. Apa benda tak sah mau semayang 81 km dah jamak lah. Relax. Kalau dia kata 75, ya, memang masalah dia. Kalau jamak 75. Tempat yang dia nak pergi tu 75. Itu pun kita akan bahas nantilah. Ada setengah ulama kira kurang, ada setengah kira lebih. Jika kita bandingkan perjalanan unta unta membawa barang yang berat seperti apa tu? Syukdof yang Rumi tu. Syukdof. Kalau yang Jawi sedap, boleh faham. Syukduf. Kalau yang Jawi sin qaf dal waw fa. Sin tu baris depan, jadi sukduf. Tapi kalau jadi Rumi, sukdof. Apa sukdof? Sukdof ni tempat unta, tempat letak unta, atas belakang unta, tempat letak apa? Pelapik. Apa dia panggil? Pelapik ke situ lah, pelapik dia tu. Tempat duduk lah, tempat duduk yang kita nak duduk kalau atas unta, habis buasir tu duduk. Jadi dia ada pelapik dia canggih, dengan berat nak angkat tu. Pelapik tu lah. Pelapik dia panggil sukduf, bukan sukdof. Lain macam bunyi. Sukduf. Sin qaf dal waw fa. Sukduf. Dia letak benda tu, benda pelapik dia, dan ada barang-barang standard, bukan terlebih sangat dan bukan terkurang sangat, standard. Dan dia kata di atas pasir, jalan pula di atas pasir, bukan jalan dekat tar, boleh dapat lebih kurang 2 batu 1 jam. Dia test ni. Pengarang test. Katakanlah dia berjalan 24 jam, terus 24 jam sehari semalam, dengan tidak ditolak masa turun sembahyang, makan dan lain-lain, ni saya dapat 48 batu saja. Betul tak? 48. Dia kira, dia tak puas hati dengan 56 batu tadi. Sebab dia kata relax aja. Kita nak menentukan ni, yang penting 2 marhalah.
KM boleh bergantung pada tengok, dia tak puas hati. Padahal Tuan Mufti dia kata, kenapa dia tak puas hati? Mari kita tengok. Dia kata 48 batu je. Sebab dia dah try dua batu 1 jam. 1 jam unta tu pergi 2 batu. 1 jam. Maknanya kalau 24 jam baru 48. Betul lah. Mana tak boleh lagi. Mana dapat 56. Dia tak berhati. Tak berhati. Kita baca lagi. Seronok ni. Jadi masalah ini boleh dipetikai. Dia petikai. Jangan main. Kerana soal pokoknya ialah perjalanan unta sehari semalam. Poin dia adalah 2 marhalah. Jadi perjalanan unta sehari semalam. Bukan batu ke kilometer ke, bukan. Okay. Perkataan marhalah itu maknanya perpindahan. Umpama satu angkatan unta bergerak atau berpindah dari Jeddah ke suatu tempat bernama Bahrah. Ini saya tak tahu, ceklah peta. Ada satu tempat nama Bahrah. Itu dikatakan satu marhalah. Kemudian angkatan itu berpindah Bahrah ke Mekah. Jeddah ke Mekah, kat tengah-tengah dia ada satu tempat nama Bahrah. Satu marhalah lagi. Jadi jumlahnya 2 marhalah. Dia adalah buat kajian Nabi daripada Jeddah ke apa ke, adalah dia buat kajian ni. Maka kat situ 2 marhalah. Dia kata, saya sendiri, ni yang dia tak berhati. Saya sendiri pernah mengalami dalam tahun 1924. Lama 1924 ni masa tengah perang tu. Masa tengah pertukaran ataupun kejatuhan Khalifah Islamiyah, Islam yang terakhir tu. Yang jatuh. Yang nak jatuh waktu tu. Waktu 1924 ni. Orang kafir sedang merancang ataupun telah merancang dan telah berjalan 1924. Kemudian jatuh Khalifah Islamiyah yang terakhir. Maka bertukarlah daripada Khalifah Islam keseluruhan kepada Arab Saudi. Ni asalnya. Arab Saudi. Bani Saud punya hal ni. Bani Saud, keturunan Bani Saud. Bani Saud punya hal yang menyebabkan hilang khalifah. Dan dia bergabung dengan orang-orang inilah, orang kafir, masuk orang Islam Turki, Antartuk tu, Antartuk. Itulah. Itu bab sejarah. Ini 1924 masa ni. Macam mana dia? Lama dia hidup. 100? Yalah, yalah 100 tahun. Kalau nak kira 1924 tu, tahun depan 100 tahun. Kalau nak kira dari bulan Islam, dah. Bulan Islam dah. 30 tahun, setahun. Setahun. Jadi maknanya dah lebih lah. Mana tahun ni ataupun tahun lepas, dah 100 tahun. Kalau ikut Masihi, tahun depan. Itu yang macam-macam keluar. Tahun depan begitu, Mahdi tak Mahdi. Sibuk cari Imam Mahdi. Sibuk cari Imam Mahdi. Sembahyang subuh kat rumah. Imam Mahdi tak ambil orang sembahyang subuh kat rumah. Dia tak ambil. Jadi tak payah carilah. Kita amal kita, beramal kita je, tak payah sibuk nak cari. Okey. Jadi dia dah buat tahun 1924. Bila nak habis, panjang dia punya nota kaki ni. Saya sendiri pernah mengalami dalam tahun 1924, masa pergi haji yang pertama naik Sukduf lagi. Sukduf tadi, naik unta, atas belakang unta, atas belakang ada barang-barang untuk unta bertolak dari Jeddah kira-kira pukul 5 petang. Ini pengalaman dia. Sampai di Bahrah lebih kurang 3 pagi. 5 petang, 3 pagi. Ini baru 10 jam. Kan tak cukup 12 jam tu. Kemudian kira-kira 4 petang esoknya bertolak dari Bahrah itu sampai ke Mekah kira-kira 9 pagi. 4, 5, 6. Cukup lah, lebih lah. Cukup lah. Perjalanan Bahrah ke Mekah jauh sedikit. Kemudian dalam tahun 1927, maknanya dia dah buat dah try. Dia dah cuba dah. Kemudian dia kata tahun 1927 dia pergi pula. Demikian juga kali kedua dia pergi haji. Dan keadaan ini dari Jeddah ke Mekah boleh dikira 2 marhalah. Dia dah kira. Maknanya bukan 50 apa? Bukan 56. Dia tak berarti bukan 56. 48 aja. Kalau 48 jadi berapa? Berapa kilometer? Lagi sikit tu. 60 70 76.8. Pertama kali saya dengar yang paling sikit. Biasa saya dengar paling sikit 80 km. Sebab tu dia tak berhati tu. Dia kata 48 aja. Maknanya Okey. Tak apa, itu pendapat dia lah. Sebab tu dia tulis nota kaki.
Okey, tu je lah. Habislah nota kaki dia. Dan keadaan ini dari Jeddah ke Mekah dikira 2 marhalah. Ini pengalaman dia lah. Pengalaman dia. Tapi yang masyhur 80, yang kita pernah dengar 80 sampai 99, yang masyhur 90. Jika ada kata lain sekalipun, akhir sekali kembali kepada unta. Jalan unta tu. Dia try unta tu dekat tanah tar. Memang laju jalan. Contoh, dia try unta tu dekat belah-belah mana, Mesir ke mana, perjalanan tu pasir tu keras sikit. Memanglah beza. Dia pergi kat mana punya pasir jereluh pula, dia suruh unta tu berjalan. Lagilah slow. Jadi bergantung kepada time hujan ribut, time ribut angin, ribut pasir. Masa tu di padang pasir, masa tu dia suruh. Jadi kurang lebih bergantung pada tu. Jadi kita relax. Tapi yang masyhur dan yang tidak dipertikaikan 90. Jadi ambil yang tu 90 lah. Cuba kalau orang yang buat berbeza pada tu, kita relax saja. Kita relax. Malah 70 berapa? 76 tadi pun kita dah tahu rupanya ada kat sini. Tapi kita 90. 76 tak sempat masuk gear 5 dah sampai dah. 70 km. Wallahu alam, kita berhenti dekat jika di kota. Jika di kota, di bandar, di kampung, kita berhenti kat situ. Tangguh dulu. Kita sudah yang sebagai kafarah dan nusratu subhanakallah.